Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita melaksanakan salat zuhur berjemaah insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya hari ini adalah tugas Ustaz Nasrun. Jadi kerana Ustaz Nasrun tidak kurang sihat, kita doakan semoga beliau dalam keadaan sihat dan semoga beliau dapat meneruskan khidmat beliau, dan mudah-mudahan Allah SWT juga mengampunkan dosa kita serta ibu bapa kita dan berikan hidayah kepada keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Jadi pada kuliah tengah hari yang ringkas ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang hidayah, sumber kebahagiaan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sungguhnya hidayah adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka sebab itulah manusia digalakkan supaya sentiasa berusaha dan juga berdoa agar dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga itu. Jadi kita tidak boleh duduk diam. Hidayah di tangan Allah, maka kita disuruh minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat dan akan menjauhkannya daripada kejahatan bagi siapa yang memperolehi hidayah tadi. Maka sebab itulah kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa ini sering kita baca dan juga termaktub dalam surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi seringlah doa, dan kalau boleh kita fahamkan apa yang kita doa, kita hayati doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Rabbana, mereka berdoa, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami ya Allah ba'da idh hadaitana, condong kepada kesesatan sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami maha pemberi. Jadi maka jelas pada ayat ini mengingatkan kita supaya kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah. Di mana kalau kita tahu bahawa sungguhnya kita ini dulunya tidak mendapat hidayah, tetapi dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat menikmati hidayah, di mana hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dihormati sekalian, hidayah dari segi bahasa sebenarnya kalau kita lihat bermaksud bimbingan, petunjuk dan pedoman. Itu makna hidayah. Jadi kalau kita lihat dari hukum istilah syarak pula, petunjuk dan bimbingannya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ke arah beriman dan melakukan kepatuhan kepadanya. Itulah yang dikatakan hidayah. Jadi bila kita cakap tentang hidayah, rahmat dari segi bahasa bermaksud belas kasihan. Manakala dari segi syarak pula, istilah syarak pula kalau kita lihat bermaksud belas kasihan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih.
Jadi alhamdulillah kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat hidayah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dua-dua sekali. Bukan saya saja dapat hidayah, petunjuk, tetapi dapat rahmat dari Allah SWT. Mendapat bimbingan, dalam masa yang sama juga kita mendapat rahmat, yakni kasih sayang dari Allah SWT. Jadi bila kita cakap tentang apa hidayah dan rahmat Allah SWT, tidak boleh didapati melainkan dengan izin dan kehendak Allah SWT. Ini dia. Jadi orang yang ingin mendapat hidayah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon ni bukan kita berdoa saja, tapi kita mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbentuk secara praktikal. Sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu tidak dapat beriman dan tidak dapat menarik orang lain supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah telah menjelaskan, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang beroleh petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang yang rugi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Allah SWT tidak akan menyesatkan seorang kalau dia sendiri tidak menyesatkan dirinya sendiri. Contohnya lah, di mana Allah telah merintahkan supaya mengikut segala perintah Allah, mendapat sumber hidayah tadi mungkin di masjid, tapi dia cari tempat-tempat yang tempat-tempat yang salah ataupun yang menyalahi hukum Allah tadi. Itu juga akan bawa kepada terpisungnya ataupun lari daripada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pendakwah hanya berdakwah dan mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan beriman dan memeluk Islam serta mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada bagaimana hidayah tadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diusahakan dengan berdakwah. Melalui dakwah tadi, maka insya-Allah orang itu akan mendapat pimpinannya. Jadi Rasulullah SAW berdakwah, membawa hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah, contohnya manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar melakukan amalan yang menyebabkan mereka dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dapat hidup aman dan bahagia. Ini salah satu daripada hidayah tadi. Contohnya, kita ambil contoh yang paling mudah sekali. Bagaimana seorang tadi akan hidup bahagia? Tentu sekali kebahagiaan itu datang juga dari Allah SWT. Kita perlu cari. Contohnya lah, kelebihan orang yang mendapat hidayah tadi, salah satunya ialah kehidupan sentiasa mendapat bimbingan Allah dan sentiasa taat dan patuh kepada Allah SWT. Jadi hati manusia, hatinya akan tenang dan tentram bersama orang ramai. Kerana apa? Kerana sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada hidayah lah. Kalau kita nak tentram, nak dapat hidayah, kita berzikir, baca Al-Quran, selawat, dan dalam masa yang sama juga kita menghadiri majlis ilmu. Itu daripada salah satu daripada sumber hidayah tadi akan datang. Jadi bila seorang tadi mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada usahanya dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan selamat daripada kesesatan dan tidak terpengaruh dengan penyelewengan akidah. Itu penting. Jadi akidah kita mesti nak kena betul.
akidah kepercayaan kita mesti nak kena lurus, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kalau kita lihat amalan yang dilakukan berdasarkan keyakinan dan ilmu yang benar, bukan berdasarkan kepada ikut-ikutan dan ilmu yang salah. Jadi kita mendapat sumber yang benar dan juga yang betul melalui ilmu yang kita pelajari tadi, daripada kalangan mereka-mereka yang benar. Ini benar maksudnya apa? Ahli dalam bidang-bidang yang telah mereka pelajari tadi. Contohnya kalau kita lihat, menjadikan contoh dan juga tauladan kepada orang lain yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan menjadi contoh kepada mereka yang inginkan hidayah tadi. Walaupun kalau kita lihat hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiada siapa yang boleh memberi hidayah atau petunjuk tadi supaya beriman dan beramal soleh, namun manusia dituntut supaya mencari atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena cari. Kenapa? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditunggu atau diharapkan datang tanpa berusaha untuk mendapatkannya. Kita kena cari. Dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak boleh ditunggu atau diharapkan datang tanpa berusaha untuk mendapatkannya. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, antara cara untuk memperolehi dan mengekalkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ialah seperti berikutlah. Yang pertama, mengamalkan ataupun menggunakan panca indera dan akal fikiran untuk berfikir dan mengkaji ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu. Hidayah itu akan datang. Allah memberikan panca indera kita tadi. Bila Allah memberikan tadi, kita fikirkan tentang kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kena pastikan. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang suka mencari kesalahan orang, suka buang masa, tidak memikirkan tentang hal ehwal ciptaan Allah dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang hati kita ini ditakuti akan gelap dan kita akan jauh daripada mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kita menghadiri majlis ilmu. Ini juga adalah sumber hidayah. Bila kita dapati ada majlis ilmu yang sampaikan oleh para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang usatizah, maka dia pun duduk dalam majlis itu. Itu juga salah satu daripada hidayah yang insya-Allah akan diperolehi. Dan seterusnya, untuk kita memperolehi dan mengekalkan hidayah tadi, salah satunya ialah menambahkan ilmu pengetahuan dengan dengan membaca dan menelaah buku-buku ilmiah. Jangan buku komik pula. Jangan buku-buku gila-gila. Bolehlah sekali, tapi jangan terlalu tumpukan hinggakan buku-buku yang bentuk ilmiah tadi. Tapi walau bagaimanapun kita kena belajar, kita kena menuntut ilmu daripada orang yang arif. Sebab itu kita buat kajian dan juga menelaah kitab-kitab yang ada. Itu akan menambahkan. Kerana orang yang baca ni akan, kita punya pemikiran ataupun kita punya neuron ni akan terbuka daripada kita bermain. Jadi anak-anak tu kalau dia banyak bermain, lagi-lagi bermain game, bermain alat-alat yang menghayalkan, dia tidak akan membuka mindanya. Tetapi apabila dia banyak membaca, banyak memikirkan, fikiran dan juga jiwanya akan terbuka dan dia akan mendapat sekali ilmu-ilmu yang dia telaah tadi. Dan seterusnya, beramal dengan akhlak mulia seperti menghormati orang lain. Ini juga kita perlu tanamkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita.
bersabar dan berkasih sayang. Kerja banyak tapi dia tetap stay dengar majlis ilmu. Dia pun matikan lampu studio dan sebagainya lah. Ini sabar ni. Dan seterusnya, salah satunya adalah bersyukur atas nikmat Allah SWT. Itu juga akan mengekalkan ataupun akan memperolehi hidayah dari Allah SWT. Dan terakhir, berdoa. Kita disuruh berdoa, mohon hidayah dari Allah SWT. Kadang-kadang kalau kita lihat anak kita ni, yelah bukan apalah, mungkin ada nakal sikit, kita jangan putus asa. Kita dah nasihatkan, kita dah tegur, tak jalan juga, doakan. Inilah doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intipati ibadah. Doakan. Pasal apa? Yang memegang kunci segala pintu hidayah adalah Allah Subhanahu Taala, dan Allah akan memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi dengan berkat doa ibu dan ayah, kawan dan juga keluarga tadi, orang yang mungkin hatinya keras, orang yang mungkin tidak mahu mengikut perintah Allah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah dengan doa yang kita panjatkan. Tapi dalam masa yang sama, kita hendaklah memberi teguran, hendaklah kita nasihati mereka supaya mereka juga akan mendapat hidayah oleh Allah SWT. Jadi berdoa untuk memperolehi hidayah Allah adalah antara cara yang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mendoakan kepada pamannya. Jadi baginda pernah berdoa supaya Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa? Sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allah SWT telah memakbulkan permintaan doa Rasulullah. Sebab itu nama gelaran Umar tu ada dua. Satu Umar Al-Khattab, yang satu Umar juga nama panggilan Abu Lahab. Tapi Allah telah memberi hidayah kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab atas doa yang dipohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lihat saudara baginda, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Lahab dan Abu Talib, tidak mendapat hidayah Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu taala. Ini semua adalah atas kuasa dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak menggunakan akal fikiran untuk berfikir dengan rasional, susah untuk mendapat hidayah Allah SWT. Kadang-kadang kita juga kena fikirkan, walaupun kita tak gunakan dengan ayat-ayat Allah, tapi kita gunakan secara rasional. Aku ni tak mungkin boleh hidup secara sendiri kalau tanpa Allah yang berikan hidayah ataupun petunjuk. Tidak mungkin aku ni diberikan nikmat oleh Allah SWT sekiranya aku ni tidak diberikan oleh Allah akan nikmat-nikmat yang ada. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, tangan dapat pegang. Satu hari kalau Allah tarik nikmat yang ada tu, pasti kita juga tidak ada kuasa. Jadi bila nikmat yang Allah berikan tu, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dibaca dan juga difahamkan maknanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami, ya Allah, condong kepada kesesatan selepas atau sudah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah, wahab lana min ladunka rahmah, kurniakan ya Allah kepada kami rahmat dari sisi engkau ya Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Jadi Allah tu maha pemberi. Doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan iringan doa dan juga rahmat kasih yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih sayang Allah tadi mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, selagi kita masih mengingatnya, insya-Allah Allah sentiasa akan membantu kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم